Allahu Akbar. Tak ada. Kita tengok dari segi luka sampai ke tulang. Takkanlah tiba-tiba kita nak tekam dia kan. Siapa yang buat fitnah kat I ni? Saya akan buat laporan polis. Saya tanya satu je. Mana duit saya? 3,000 je tau, bukan 15,000. Live ni tau, tengah record. Boleh tak you cakap sekejap apa yang dia tanya? Apa ni? Dah 2022. Takkan buat kerja yang terkutuk lagi? Saya mengambil keputusan untuk menarik diri dari perkahwinan dan ada sebab-sebab yang sangat solid. Tetapi bukannya saya minta cerai sebab saya nak benda-benda materi, materialistik. Kedengaran mengarut, namun itulah yang berlaku. Baru 12 hari bercerai, 12 hari mengenali wanita yang merupakan seorang pemuzik dan juga penulis skrip. Pelakon Azri Iskandar mengejutkan ramai peminat dengan kenyataan bakal bernikah hujung bulan ini. Soalnya, mengapa perkahwinan ini tergesa-gesa? Adakah Azri cuba menyembunyikan sesuatu? Azri Iskandar, sila jawab. 12 hari tu baru kenal dia, jumpa dia pertama kali. Ada apa perasaan secara profesional, dia script writer dan nak propose satu skrip telemovie. Abang set appointment dengan dia di sini je, Craven ni. Ara duduk Ara dan Sarah. Dia datang sini, kita orang bincang-bincang. Lepas tu balik sedang sejam sekejap je pun. Besok tu abang rasa gila bayang lah. Sukalah dia. Lepas tu baru abang cakap abang nak kawan serius lah dengan dia. Dan dia suka pun. Dia pun rasa begitu juga rupanya semalam. Tapi dia segan nak cakap kan. 12 hari jumpa pertama kali secara profesional. Saya jatuh cinta pada dia. A week after that lah. Dia pun accept me. Saya lama dia di Facebook tu. Ara, will you marry me? Yes abang, I will. Tu dalam seminggu lebih dah. Dalam saya pun bukan orang muda, 54 tahun. Ara 43 tahun. Kalau kami ni umur 25 tahun, cantiklah bercinta kan. Gaduh, putus, baik balik, putus, baik balik. Lepas tu bertunang 2-3 tahun. Nanti umur saya 60 baru saya dapat nikah dengan dia. Kalau saya muda, yes, boleh. Tapi kalau macam ni, better kahwin je lah. Dia pun setuju kan. Rasanya tak sekarang. Tak jadi ujung bulan ni, ujung tahun mungkin. Saya terlupa yang saya busy, dia pun busy. Doktor tu mesti mahal lah hantaran kan. Nak kumpul duit juga kan. Bukannya ada duit sangat ni lepas PKP kan itu. Macam abang cakap tadi, abang melamar di Facebook, will you marry me? Dan dia bersetuju. Kami punya pendidikan berbeza taraf. Abang SPM pangkat 3. Dia pendidikan terlalu tinggi. Bukan pendidikan tinggi dah. Pada abang terlalu tinggi tu PhD kan. Abang terkejut, dia pun tak kisah. Dia kata itu dulu you malas belajar. Tapi you dah jadi Aziz Iskandar star kan. To me superstar kan. Sebab ramai yang rasa macam gimmick bang. Buat Facebook macam fake account. Assalamualaikum, baby. Ni ada Lina dari Melody. Live ni tau, tengah record. Boleh tak you cakap sekejap apa yang dia tanya? Hello. Hai semua. Assalamualaikum kepada penonton setiap program nombor 1 Melody. Hey, macam mana? Itu baru sikit tau. Panas. Baru permulaan kita dah bagi cerita yang panas. Sabar kejap. Kejap lagi kita akan sambung. Sebab cerita tu sekarang memang tengah hangat sekarang ni. Semua orang bercakap pasal benda tu. Dan hari ini juga kita ada bermacam-macam cerita yang panas untuk dikongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, jom kita terus ke story yang pertama kita, iaitu gerakan prihatin artis Malaysia. Okey, layan! Umum mengetahui kes membabitkan pengasas rumah bonda iaitu Siti Bainun yang didakwa atas penganiayaan seorang remaja OKU yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal dan emosi iaitu Bella. Kisah penderitaan Bella mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia termasuk artis-artis tanah air serta Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim serta isteri Cik Puan Besar Khalidah Bustamah. Memorandum prihatin artis Malaysia telah diserahkan kepada wakil Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim demi menuntut keadilan buat adik Bella.
Betty, gerakan menuntut keadilan untuk adik Bella. Ramai yang hadir hari ini. Jadi apa komen Betty? Di kesempatan ini, Betty ingin menjunjung kasih merapat sembah kepada Duli Amat Mulia TMJ Johor bersama isterinya Cik Puan Khalidah. Perjuangan mereka membantu menguatkan lagi suara kami bersama netizen dan masyarakat Malaysia dalam memperjuangkan hak kanak-kanak di Malaysia. Bayangkanlah yang berlaku di Adik Bera, penderaan yang boleh kita anggap tahap penderaan keempat. Ingin saya berkongsi di sini perjuangan kita pada awalnya memorandum pertama kami untuk kita buka siasatan penderaan. Akhirnya Jabatan Peguam Negara menukar ia kepada penderaan. Memorandum kedua kami daripada Justice for Bella juga kepada Duli Amat Mulia TMJ Johor berkenaan dengan pemecatan Syed Azmi. Dan memorandum kali ini yang ketiga, kita minta pembukaan kertas siasatan bekas-bekas remaja rumah bonda. Ini adalah satu isu nasional di mana anak syurga, anak OKU seperti Bella ni mendapat penderaan, kita tak boleh nak tutup dah. Itu kita tidak meletakkan perkara yang seperti kesalahan mereka, tetapi penjagaan. Bila kita tengok dari segi luka sampai ke tulang, kena makan najis, air kencing dan sebagainya, kalau hukumannya tak setimpal, jadi kita memohon supaya perkara ini selain di Mahkamah Jalan Duta ini dibawa kepada Mahkamah Kanak-kanak. Ini adalah tanggungjawab sosial kita terhadap rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Suara kami ada impact. Jadi justice for Bella. Sherry antara artis yang termuda yang join memorandum ni. Adakah ini tujuan Sherry supaya anak-anak muda beli luar sana turut serta dalam menegakkan keadilan? Sebenarnya dia tidak kira muda ataupun tua. Janji bila kita tahu ada benda-benda yang kita mengambil berat, why not? Anak-anak istimewa ni tak boleh bersuara, jadi siapa lagi yang nak bersuara kalau bukan kita yang boleh bersuara, yang mempunyai akal dan fikiran, and of course untuk menegakkan keadilan. Yang kau tu ada kat KL, jadi orang kaya kat sana. Dia ada syarikat penerbitan tu mak dengar. Pelakon Ida Moin minggu lalu telah ditahan di hospital selepas mengalami tekanan darah tinggi. Kenapa tu Ida Moin? Apa yang dah terjadi? Jom kita dengarkan perkembangan kesihatan Ida Moin. Yalah, memang Kak Ida baru keluar hospital 7 hari bulan hari tu. Dia Alhamdulillah sekarang ni dah okey, dah cukup rest. Mungkin ni berkat doa, peminat Cik Dah doa. Kawan-kawan artis tu berkat doa diorang, Cik Dah keluar hari ni. Alhamdulillah, ni lah boleh jumpa Melody. Punca kesihatan akak sebegini adalah disebabkan orang kata bebanan kerja. So macam mana Kak nak bekerja dengan kesihatan begini? Okay, ini soalan bagus. Kak Ida bukan tak nak cakap, tak nak share. Takut nanti orang ingat teruk sangat sakit ni sampai nanti orang takut nak bagi kerja, syuting. Sebab kita memang Kak Ida 100% kerja macam ni. Kalau tak ada kerja, tak ada duit, dek. Kita bukan kerja gaji-gaji bulan, tidak ya. Jadi bila kita cakap tu orang ingat, weh teruk sangat Kak Ida sakit ni sampai kebas, sampai tak boleh telan ni, sampai nak, bukan. Sebenarnya Kak Ida boleh kerja. Sekarang ni memang kerja tengah shoot dengan kedai, dengan ni, dengan event. Kalau Kak Ida nak sihat, siapa nak buat, dek? Cuma mungkin waktu kerja kita yang lambat 4-5 pagi. Ada terdengar bunyi-bunyi yang tak sedap telinga. Ada yang cakap orang takut nak ambil Kak Dah lagi sebab busy sangat lah, sampai tolak job lah. Sampai ada yang nak panggil je macam fikir 2-3 kali. Siapa yang buat fitnah kat I ni? Soalan tu pun pernah Kak Ida dengar tu sebenarnya. Kadang-kadang ada dia yang cakap, oh Kak Ida sekarang mahal sebab job back to back. Lepas tu sekarang dah demand harga. Lepas tu ada yang kata Kak Ida dah tak nak syuting pun ada. Saya tak pernah keluar daripada mulut saya macam tu. Saya masih lagi dalam industri, masih lagi nak syuting, masih lagi nak kerja. Kita punya dalam industri banyak persaingan. Artis terlalu ramai. Kalau kata kawan-kawan nak job pun janganlah sampai cakap kalau kawan-kawan macam tu kan. Kita sama-sama kita share rezeki. Kadang masih syuting, masih lagi terima dan tidak pernah demand. Tapi demand tu berpatutan lah. Kalau sekarang pun harga tu sama macam 2006 kau kerja, syuting pun tak guna juga. Kak dah start pada tahun 1996. Sekarang 2022. Dengan harga tu, takkanlah kalau dulu tu 1000, sekarang pun kau nak 1000 lagi. Tak mungkin lah, dek. Anak aku pun dah 14 tahun dah. Itu je lah Kak boleh cakap. Maaf ke tidak, bagi saya no point pun saya nak cakap. Kita rahsiakan dulu. Rahsia. Kalau tak ada pun itu adalah yang terbaik. Anti tu dah gigil-gigil tu nak tolong tu. Apa benda ni letak nama Fifi? Saya dah bagi tahu banyak kali dah. Saya mengaku bersalah atas apa yang saya buat. Kita kembali lagi dalam Melody. Melody kalau tak ada guest tak sah. Jadi minggu ni kita ada pasangan sekarang yang tengah hangat dekat slot Lestari. Drama yang penuh meletup-letup yang dah ditayangkan 27 Mei yang lalu. Dipersilakan pelakon utama Melo untuk Firdaus, Merkin dan juga Anna Jobling. Hello, my sister. Have a seat. Sila duduk. Sehat ke? Sehat. Kami sehat. Sehat, Alhamdulillah. Thank you for coming, okay? Ni kita nak tanya soalan-soalan panas ni. Alamak. Tak adalah.
Kita nak tanya, sekarang ni korang punya drama dekat Slot Lestari Melo Untuk Firdaus tu memang tengah hot. Dan korang terfikir tak sebenarnya drama ni mendapat sambutan tinggi? Okay, sebenarnya Ana memang nervous sebelum drama ni keluar sebab ni first time Ana jadi heroine untuk TV3 untuk Slot Lestari. So macam Ana minta penonton kat Malaysia je terima. Tapi tak sangka sampai Indonesia, Philippines, like all over Southeast Asia. Macam mungkin tak expect lah, tapi makin tanam apa harapan yang macam cerita ni maybe boleh pergi, but makin tak expect yang cerita ni boleh pergi keluar. Indonesia, Filipina, Thailand, termasuk Western pun sama juga tengok. Maknanya korang ni the chosen one. Okey, macam mana korang berdua nak bawa watak husband and wife? Korang dua mesti belum kahwin. Ke dah kahwin? Belum. Ada pasangan? Tak ada. Tak dah tergagap tu kita dah tahu dah tu. Adalah tu. Kita kena korek ni kejap lagi. Okey. So macam mana? Untuk bawa watak husband and wife tu susah tak nak createkan chemistry sebab you guys tak ada experience kan? And then some more you guys are young. Macam mana korang nak dapatkan moments tu? Macam mungkin makin dapat kan, because mungkin dah biasa berlakon jadi suami orang. Dah 3-4 kali juga. So bila macam makin dapat chemistry dengan Ana is because kita orang pernah ada drama before that. Before drama Melo Untuk Firdaus, kita berlakon dalam satu drama juga. So macam like straight 8 bulan shoot sama. Dah ada chemistry lah tu. Dah ada lah. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan sambung je. Banyak ni nak kena tahu cerita ni. Kejap lagi kita ada story pasal sekejap lagi kita ada macam-macam story lagi. Ada pasal Kak Ani, ada ramai-ramai lagi. Sekarang ni kita ada information nak bagi tahu anda sikit pasal drama Syafiq Kyle. Saksikan drama percintaan fantasi terbaru View Original Seribu Nina dengan barisan pelakon popular seperti Syafiq Kyle, ada Adriana Adnan, ada Masha Milan dan ramai lagi. Kalau korang nak tahu, Seribu Nina ni dia mengisahkan pengembaraan penuh cabaran, merentas berbagai dimensi untuk menyelamatkan Nina yang dicolik oleh seorang lelaki misteri. Di setiap dimensi itu, Amar akan berjumpa dengan versi Nina yang berbeza. Sekaligus, confirm dah dia akan menimbulkan persoalan. Siapakah Nina? Saksikan Seribu Nina episod terbaru setiap hari Khamis hanya di View menerusi website view.com atau aplikasi View Malaysia. Jom kita saksikan sikit sedutan drama Seribu Nina. Layan. Aku sayang sangat kat Nina, tapi dia lain sangat dengan aku. Date dengan you rasa macam date dengan orang dari dunia lain. Dahsyat ni fan awak. Muat turun View sekarang. Tadi ada cakap pasal nak create chemistry tu. So macam mana nak create chemistry tu, sebab you dah pernah berlakon dengan Anna kan? So you guys dah pernah lalui berlakon bersama. So macam mana untuk create chemistry ni pula? Adakah pergi minum-minum kopi bersama? Atau mungkin tengok Jurassic Park together? Tak ada. Sebab kita orang sebelum masuk set ni, kita orang memang discuss macam mana nak bawa watak ni. Macam mana nak ada chemistry tu nampak lain daripada lain. Mungkin like basically before Mekin berlakon, Mekin akan borak dengan Mekin punya co-actor. So borak lah macam apa yang kita nak buat next, apa yang kita nak buat, betul apa yang akan datang. So kita orang discuss. I think because of that kita punya chemistry lagi strong. Dekat set pun sama. Because we faham each other and then we tolerate dengan each other, what do's, what don'ts. So I think because of that lah sebenarnya. Okey, macam untuk watak Anna pula, kebiasaannya selalu kan lelaki, kalau kita tengoklah drama Melayu, mesti lelaki akan kejar perempuan. Tapi kali ni yang menariknya, cerita ni adalah perempuan pula yang mengejar lelaki. Macam mana tu? Dah terbalik? Dah sudah tukar ke? Dah sudah tukar. Macam mana? Dia macam susah sikit sebab Ana pun tak suka kejar lelaki. Kalau lelaki kejar Ana, sebenarnya macam mana nak bawa watak tu, kena ada confidence, walaupun Ana tak ada confidence sangat kalau nak buat in real life kan. Tapi dalam drama tu Ana macam, okay, in this mindset, macam mana nak ambil hati suami Melo. Okey, macam awak pula, saya tak tahulah kalau awak pernah bercinta dengan dua wanita dalam satu masa yang sama. Pernah tak? Pernah tak? Sebab nampak rupanya pernah macam... masa sekolah pernah lah. Okey guys, dia pernah. Sudah bahaya ni. Sudah tahulah macam mana nak handle dua wanita tu untuk bawa watak tu. Sebab I'm sure untuk Anna punya karakter dengan the other girl is D, right? Dia punya karakter dua-dua mesti
berbeza sikit Very kan? different. Yes. So how you handle them? Macam bila makin baca skrip dan makin study that scene semua, susah jugalah sebenarnya nak co-op dengan dua-dua perempuan ni sebenarnya. Sebab dua layanan yang berbeza kan. So macam mana makin nak bawa emosi makin bila dengan Melo, macam mana nak bawa emosi makin bila dengan Dee. Okey. Makin study a bit about tu sebab makin nak differentiatekan antara Yelah, dua tu. betul lah, tak nak nampak dia lain kan. Okey, kejap lagi nak sambung lagi tau. So korang akan teman Abil sampai hujung rancangan. Boleh kan? Boleh. Tapi kita ada story boleh. pasal Kak Ani, Nur Arniza Idris. Tapi sebelum tu kita nak bagi sikit information untuk anda semua. Dengar cerita baru-baru ni, dinosaur datang menggegarkan dunia. Rupa-rupanya Jurassic World Dominion kini sedang ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia bermula daripada 9 Jun 2022. Jealousnya kan, sebab dapat tahu seorang artis Malaysia ni dapat berborak secara eksklusif dengan director dan pelakon filem ni. Bestnya, dapat tak? Kita pernah dapat tak? I tak pernah dapat. Tak apalah. Nanti kita tengok. Jom saksikan BT ini. Itulah dia. We created an ecological disaster. Hi sir, I'm Hisham Hamid. I'm an actor from Malaysia. Hi Isabella, how are you sir? Hisham. I'm good. All right, let's just jump straight into the questions. Okay, in your own words, without any spoilers, how is Jurassic World Dominion different from the previous films? The previous films have all taken our characters to an island off the coast of Costa Rica that may or may not be safe, and it turns out it was not safe. This film doesn't do anything like that. It is all out in the world. It is a massive adventure that takes us on two parallel storylines that are drawing closer together until they collide with all of our legacy characters and our Jurassic World characters together. It's a very different kind of film, but I think it's really exciting and I think people are going to love it. Which scene to you is the most challenging? It's challenging to direct animatronics because you don't have the luxury to go back and do it again later, to make sure that it felt right and real and we were just committed to everything that we did. That's can be very nerve-wracking for a filmmaker. I think one of the big challenges about playing both Maisie and Charlotte was that even though they're the same person, they're completely different characters. I mean, Maisie is like very free-spirited and quite independent and a bit of a wild card, but I'd say that Charlotte Lockwood is a lot more calculated and has more of a scientific kind of brain. All right, thank you so much for your time. Before we go, any last words or message for the fans here in Malaysia? Well, first of all, thank you, Malaysia, for being so supportive of our films. Over the past 8 years, we love how much you love our movies, and we've made something that is for the whole family to see on the big screen, all ages. Get everybody together and make sure you experience it with people you care about. Well, I really hope you enjoy it. Yeah, and thank you so much for being super supportive. Yeah, go and see the film. It will be really good. What is that? Biggest carnivore the world has ever seen. Siapa yang tidak kenal dengan Ratu Irama Malaysia Nur Arniza Idris yang sudah tidak asing lagi di dalam industri seni. Kita tahu sebelum ini hubungan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Kak Ani dilihat agak dingin oleh para netizen. Tetapi baru-baru ini tular di media sosial tentang Kak Ani menjemput Datuk Seri Siti Nurhaliza sebagai tetamu di konsert terakhir beliau. Tengok tu, alhamdulillah, syukur. Apa cerita? Jom kita tanya Kak Ani. Kak Ani boleh ceritakan sikit perkembangan terbaru mungkin kerjaya seni Kak Ani sekarang? InsyaAllah bulan Jun ni Kak Ani dalam proses rakaman single baru sama seorang artis, tapi kita rahsiakan dulu. Ada tak perancangan untuk mengadakan konsert? Kita tahu orang-orang tu dah sampai dah. Ni maklumkan bahawa konsert Kak Ani akan diadakan pada Oktober nanti. Tapi tarikh dia nanti kita akan umumkan. Dari segi pendekatan dari konsert ni dia agak lain dari yang lain sikit, sebab Kak Ani nak nampak irama Malaysia tu bukan sekadar irama Malaysia yang biasa you orang dengar. Alam tu nak tanya juga kan, sebelum ni kita tahu hubungan Kak Ani
Wani dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dilihat agak dingin oleh para netizen. Tapi orang kata persepsi itu pun dah lesap sebab kita nampak Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri dijemput sebagai tetamu khas untuk konsert Kak Ani sendiri. So mungkin apa yang Kak Ani boleh kongsikan? Kak Ani dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dah 22 tahun kan, album tu dah lama kan. Jadi bila dah lama, mestilah hubungan kita dah masing-masing. Kita nak berhukah-hukah macam dulu, kita dah bukan satu company lagi kan. Sekarang ni kebetulan je hari tu pasal dia merasa diri dia sebagai orang biasa. Tu yang menyentuh perasaan. Kak Ni rasa macam sangat dekat. Macam itulah. Jadi Kak Ni just komen secara ikhlas. Kak Ni doakanlah dia. Tapi dingin tu tidak. Mungkin kita punya hala tuju dah berbeza kan. Kira still berborak lah. Borak. Jumpa borak. Jumpa borak macam biasa. Tapi tak adalah macam bertepuk bertampar. Tidak lah kan. Kita adalah hormat kita, gap kita. Takkanlah tiba-tiba kita nak tekam dia kan. Orang pun macam menunggu kolaborasi antara dua ikon negara ni. Mana tu tiba-tiba nak collab semula ke? Kak Ni rasa Kak Ni dah tua dah. Konsert ni pun pertama dan mungkin terakhir. Kak Ni nak menghabiskan Kak Ni punya perjalanan 36 tahun tu, Kak nak himpun kan, nak satukan kat sini je. Tapi kalau dari segi kolaborasi, tengoklah dia rezeki ni kita tak boleh tentu, kita tak boleh merancang. Allah yang tentukan. Tiba-tiba mana tahu bila cakap single sesinggal duet-duet rupanya akan. Kak Ani memang legend lah. Kita punya legendary kan. Betul. Lagu-lagu dia semua memang sentiasa bermain di mulut kita. Okey, sekarang ni kita nak borak-borak lagi dengan korang berdua ni. Bukan selalu tau. First kali Ana cakap congratulations lah sebab drama korang menjadi perbualan hangat dan semua orang tengok. Dan satu benda yang korang kena bersyukur adalah bila muka korang dah keluar dekat slot-slot yang hebat dekat TV3, maka naiklah nama korang dan lepas ni banyak lagi job-job yang hebat-hebat untuk anda berdua. InsyaAllah. Ya, and then I heard ini adalah drama yang pertama korang menjadi hero dan heroine for the first time. Betul? Betul. Di TV3 ya. Di TV3. Good. So apa yang korang rasa bila everyone datang macam dapat sambutan yang baik? Lepas tu bukannya sahaja kat Malaysia tapi di viral dekat seluruh tempat. Dekat Indonesia lah, dekat mana tadi? Dekat Filipina. So how do you feel? I mean, mungkin speechless. Speechless because like I said, mungkin tak expect like this cerita akan pergi keluar. Mungkin expect yang ceritanya akan megah di Malaysia saja. Bila dapat benda tu mungkin like speechless. Lepas tu like every minute semakin akan tengok diorang punya edit. Mungkin like suka lah benda tu. You guys are international tau sekarang. Okey, ni I nak tanya soalan ni lah sebab I kadang-kadang jarang juga bekerja dengan pelakon-pelakon yang baru. So I nak tahu macam mana persediaan korang. Kalau I ada tengoklah orang-orang lain juga yang macam mana diorang punya persediaan. Adakah korang bila sampai set tu, korang buat homework dulu ke? Korang rehearsal together ke? Macam mana? Maybe you boleh kongsi dekat your peminat. Apa sebenarnya Anna dengan Murky ni buat kat set? Sebelum Ana masuk set ni, Ana memang pergi kelas lakonan. Tapi dekat set tu, sebelum kita start scene, kita akan baca. Kalau kita rasa tak sesuai dialog ke apa ke, kita akan cakap dengan director, AD, discuss macam mana nak buat dialog tu more natural. And we... Okey. Merkin jawab sekejap lagi sebab sabar jap semua dah tak sabar tu tapi sebab kita nak tahu ni bila tengok Anna Jobling yang cantik ni terus terfikir ada juga artis-artis yang jaga luaran dalaman berseri cantik, apa diorang makan sebenarnya? Nak tahu, jom kita layan sekarang. Minggu lalu, Melody berkesempatan ke majlis Flavor 7 Hari Glow Up Meet and Greet yang dilakukan di Vogue Lounge Kuala Lumpur. Antara artis yang hadir seperti Wani Hasrita, Siti Zaliha dan Wan Sharmila. Jom kita bersama dengan Wani Hasrita. Okay, Wani, hai, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Berseri nampak? Berseri inside out. Itu. Okay, Wani, selepas menjadi Duta Flavor, apa perbezaannya? Selepas jadi Duta Flavor, Alhamdulillah perbezaannya saya rasa dia lebih teratur dari segi rutin rasanya. Sebab everyday kita mesti akan consume Flavor Effervescent Glam 1 tiap pagi. So secara tidak langsung dia menjadi teratur dan of course improvement dari segi skin condition lah. Okay, Wani, apakah tipsnya untuk dapat kulit glowing macam Wani? Tips dia senang je. 1, jangan makan benda yang manis, saya rasa kot. Dan of course jangan lupa minum air mencukupi lah. So ini adalah Flavets Effervescent Glams dan ini adalah Flavets Effervescent Glow. Perbezaannya of course ini adalah colour purple, ini adalah colour pink. Dan kandungan dia, Glams mempunyai L-glutathione. Begitu juga dengan Glow. Glow pun ada L-glutathione. Tetapi berbezanya, Glams kita ada collagen peptide, Glow kita ada vitamin E dan juga
juga. Kedua-duanya mengandungi vitamin C, tetapi dekat Glow kandungannya lebih tinggi. Dia 1000 mg. Ini dia memang fokus untuk biasanya orang-orang muda lah. So yang ni memang dia fokus untuk glow, untuk cerah. Yang purple ni untuk menganjalkan. Sesuai untuk macam 30 dah boleh makan sebab kita punya collagen level dah makin drop mengikut usia kan. So kita perlukan tambahan collagen peptide. Okey, kalau boleh kongsikan apa rahsia kecantikan you all? Rahsia, tak ada rahsia. Okey, I rasa pemakanan. Minum air. Minum air tu macam pada I ubat lah untuk kita sihat, cantik. Dia sebenarnya yang penting rahsia tu jangan cantik luaran je, dalaman badan. Jangan skin je tapi dalaman juga. Cukup tidur, always be happy dan minum banyak air. Like for me, jadual yang agak padat, agak sibuk, sometimes tak ada masa untuk bersenam pun. So I will look at my supplements. Yang I akan ambil is of course vitamin C with Full Fats Effervescent Glow. Bukan saja dia glow from inside out, not only helps with your face tapi your whole body. So dia menyihatkan dan glowkan your skin from inside. Kalau you all boleh kongsikan bagaimana caranya untuk minum Flavors Effervescent Glow ni? Very very easy. Kita letakkan tablets tu dekat dalam air. Sekurang-kurangnya 300 tu 500 ml kan, lebih kurang macam tu lah. Dia masukkan dalam air dan minum. Selain daripada kita consume water sahaja, so kita tambahkan vitamin C, suplemen lagi untuk jadi better, jadi lebih glowing. Tak ada. Korang buat benda macam tu, tak ada apa faedah, stop lah. Lalu isteri dia kata abang ada perempuan lain. Tak adalah, lari. Ni game-game budak-budak tau. Perempuan, kau meroyan kenapa? Hadaplah kau sama polis. Okay, we're back guys. Bersama saya adalah pelakon utama Merlor untuk Firdaus, Anna dan juga Merkin. Okay, jom kita sambung balik soalan tadi. Tadi I tanya soalan apa, you ingat tak? Macam mana kita nak dapatkan chemistry tu kan? Macam mana kita sebagai pelakon baru dekat set macam tu? Betul. Tu I nak tahu. For me, macam mungkin like everyone pun buat juga benda ni. Mungkin akan jadi macam Tak ada macam tu. Mungkin akan study. Ada orang request. Ramai penonton-penonton request. Dia macam ni, ada tak you macam, so I banyak pengalaman. Jadi I nampak kebanyakan yang kawan-kawan I, tak adalah kawan, yang pelakon-pelakon lain, yang actors, diorang akan warm up dulu sebelum dapat yang ada yang macam longgar-longgar badan, ada juga yang push up sebab nak maintain dia punya. Sumpah ni push up. Cuba push up sekarang, tengok macam dia push up. Cepat. 2 lawan 1, cepat. Okey, nak fine lah. Mami tak kira kena buat Fine lah. Macam mana dia push up? Yes. Ni level-level Fazrul Rohan ni. Fazrul Rohan pun sama juga. I think semua pelakon lelaki macam tu kot, sebab dia nak nampak bila dia dekat dalam set tu, dia nak nampak kepala budak timbul dekat sini kan. Performance lah. That's how you maintain, ya? Ya, sebab kadang-kadang dia hilang, nak cari dia. Pergi dalam bilik. Ya, dia tengah angkat kerusi. Dia nak look good in front of you, Anna. Ya, angkat kerusi je. Ya ke? Angkat kerusi. Kantoy. Okey, sambung. Tak apa, jangan malu. Dekat sini kita semua simple-simple je. Apa? Cepatlah, you punya pressure kat settle lagi, pendek je. Mungkin dia biasa macam biasa macam orang lain juga. Mungkin akan study my scene untuk esok. Apa yang patut mungkin buat, apa yang patut mungkin tak buat. So, macam itulah mungkin study. Okey, nice. Okey. Ni, tadi kita nampak Wan Syamila kan? Macam nampak hari tu masa dia pergi event yang luaran cantik, dalaman cantik tu, Flavored tu. Dia nampak dia macam pakai cincin istimewa. Wow, ada apa tu? Ada sesuatu ke? Lepas tu cerita pasal young couple ni dalam movie, Eddie Ashraf dengan Emilia kan kecoh pasal tak tahulah diorang ni sebenarnya saja nak buat gimmick ke apa. Tapi adalah orang cakap, biar betul jangan main bab-bab kahwin ni kan. Itulah kadang-kadang kita pun terfikir macam betul ke sebenarnya diorang ni nak kahwin? Apa cerita Eddie? Betul ke tak? Ramai orang marah sebab ramai orang suka ke awak tu Eddie. Okey, jom kita layan. Sebelum ini tular kisah lamaran Eddie Ashraf kepada Emilia Henderson. Adakah lamaran itu benar atau sekadar gimmick? Eddie, sila jawab. Kita nak tahu juga yang viral sebelum ni, Eddie melamar Emilia Henderson sebagai girlfriend. Kenapa tak melamar untuk jadi bini terus? Saya rasa saya pilih untuk simpankan benda itu sebagai rahsia antara kami berdua sahajalah. Kita nak tahu juga kenapa Emilia Henderson. Saya rasa dia seorang yang sangat berhati baik, sangat berhati mulia. Of course, dia yang paling cantik dekat Malaysia. So apa pendapat Eddie terhadap Emilia Henderson? I think she's the true definition of beautiful inside and out lah. Melamar untuk jadi girlfriend sudah, melamar untuk keseterusaan
seterusnya? Allah. Tak tahulah, belum lagi kot. Saya sekarang ni tengah fokus sangat-sangat pada kerjaya saya dan juga family saya dan juga bisnes saya. Ada jodoh adalah kot. Ya. Yeah. Kalau misal katalah Eddie jadi dengan Emily Henderson, adakah Eddie akan kahwin senyap-senyap ke atau macam mana? Saya seorang yang sangat private. So kalau boleh, mungkin tak adalah terlalu senyap kan. Tapi tak tahu lah. Saya memang daripada dulu saya punya cita-cita kalau nak kahwin, saya nak kahwin macam dengan family kan, kawan-kawan rapat saja je lah. Eddie melamar Emily Henderson tu marketing atau betul-betul daripada luar hati? Sejujurnya dia bukan satu gimmick dan bukan marketing. It happened naturally daripada hati seorang lelaki. Kenapa lepas melamar Emily Henderson tu, Eddie terus senyapkan diri? Kenapa? Tak adalah lari, tapi mungkin saya lebih fokus pada kerja saya. So bila whenever media call, saya tengah syuting, saya tak dapat nak pick up. Kalau diorang ajak interview pun saya tengah syuting. Sebab all my life memang kerja saya daripada kecil sampai sekarang shooting all the way, on set all the way. Sometimes masa dengan family saya pun tak ada. So tak lari lah sebenarnya. Janganlah cakap macam tu, Mak. Kenapa ni? Kalau Mak tak kisah, Mak kongsi dengan Fi. Kenapa? Aha, ini pula kisah tentang pelakon yang popular dengan watak Sophie dalam drama 7 Hari Mencintaiku. Siapa lagi kalau bukan Wan Sharmila. Baru-baru ini Wan Sharmila ada membuat video menunjukkan sebentuk cincin. Wah, cincin yang mana satu tu? Apa yang istimewanya cincin itu buat Wan Sharmila? Sila jawab Lala. Okey, Lala suka yang ini. Yang ini okey, dia gold. Dan Lala suka dia ada wow. Wow ialah Wan Sharmila. Lepas tu dia adalah tulisan Arabic. And then dia unik dan beli jauh di luar. Ya ke? Tanta mungkin ada special yang memberi? Tak ada. Pasal jodoh kan, Lala harap sangat semua mendoakan yang terbaik untuk Lala kan. Manalah tahu kalau ada. Sebenarnya kadang-kadang jodoh tu dekat. Tapi kita yang benda tu macam mana? Macam tu lah. Tapi apa-apa pun yang terbaik lah. InsyaAllah Allah mesti bagi yang terbaik. Orang yang terbaik. Masa yang terbaik, masa yang tepat, betul tak? So insyaAllah ada. Kalau tak ada pun itu adalah yang terbaik, insyaAllah kan. Mungkin jumpa dekat syurga nanti lagilah nikmat. Sebenarnya di sini Lala tidak orang kata serik untuk berkahwin lagi ke macam mana? InsyaAllah tak ada. Sekarang tak ada mengenali siapa lah? Tak ada. Tak ada. Betul tak ada. So cincin ni tak ada apa-apa simbol? Ini untuk diri sendiri. Hadiah untuk diri sendiri. Ramai Lala yang komen mungkin bagi hint untuk berkahwin. Nanti saya buat TikTok lagi kalau ada. Kali apa yang Lala boleh katakan kepada peminat mungkin yang mendoakan Lala dari segi jodoh maupun kerjaya Lala itu sendiri? Ya Allah, itulah Lala bila ada terbaca-baca komen-komen siapa-siapa yang kadang-kadang Lala nak sangat tahu ni sejenis makcik ke kakak ke siapalah, abang ke adik ke kan. Macam Masya Allah, suka sangat bila baca yang positif komen, especially yang mendoakan jodoh, yang doakan yang baik-baik untuk Lala kan. Rasa macam ya Allah, terima kasih sangat. Semoga mana tahu salah seorang doa daripada mereka tu terus diangkat. Rasa bila baca benda tu dia automatically jadi macam okey, aku kena behave, aku kena jaga adab, aku kena jaga diri, cuba belajar jadi yang terbaik. InsyaAllah mana tahu yang terbaik datang untuk kita. InsyaAllah lah, insyaAllah. Oh, macam tu rupanya cerita Lala. Okey. Kita doakan yang terbaik untuk Lala. Okey guys, ni apa harapan terakhir korang untuk penonton-penonton yang dekat rumah tu, peminat-peminat korang? I'm sure Anna ada peminat sendiri dan juga Merkin pun ada peminat sendiri dan sekarang both of you tengah build up korang punya peminat dengan bakat yang semula jadi daripada both of you. Okay, you nak jawab ke nak jawab? You go first. Ayo. Harapan Merkin sudah pasti Merkin nak... Sudah pasti. Okey, longgar-longgar sikit. Watch it up dulu. Okey, harapan Merkin nak melo untuk Firdaus ni macam biasa. Merkin nak cerita ni orang terima dan setiap mesej-mesej yang dalam tu akan bagi apa-apa manfaat dekat korang semua. Okey. So, like I said, Merkin nak cerita ni boom. Macam biasa. Dapatlah season 2. Ya, season 2. Dapat season 2. Dapat season 2. What about you, Anna? Sama juga Anna nak semua penonton terima cerita ni, InsyaAllah kalau korang suka, keep supporting. Mungkin ada season kedua. We'll see. InsyaAllah. Okey, mungkin korang nak promo your drama? Okey guys, teruskan tengok kami berdua dalam Melo Untuk Firdaus setiap Rabu hingga Sabtu. Ya. Thank you so much. 9 malam, Lestari. Terima kasih guys. Thank you so much sebab teman I kat studio ni and I wish you all the best, okay? Good luck on your new journey. Thank you. Lepas ni kita akan nampak muka dia kat Seluar Akasia pula. Amin. Okey, ni nak cerita pasal pelakon hero Malaya kita Shahnaz Ahmad dengan Sheila Hamzah. Katanya diorang
Dah penat lah tamu-tamu cakap pasal benda-benda tu lagi. Tak suka. Lepas tu cerita pasal penyanyi legendary kita Rambla Ram. Ya, ada orang hantar gambar yang bukan-bukan. Jom kita layan. Gambar pelamin impian bagai sinario sandiwara. Baru-baru ini, penyanyi legenda Rambla Ram menerima mesej-mesej lucah termasuk gambar-gambar yang tidak senonoh yang dihantar oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Apa ni? Dah 2022. Takkan buat kerja yang terkutuk lagi? Macam benda yang biasa sebab daripada dulu lagi. Cuma zaman tu berubah. Mungkin dulu ada surat-surat. Sekarang ni melalui platform digital ni semua kan maksudnya. Jadi benda tu saya rasa memang sampai bila pun takkan habis kot. Saya rasa bukan saya seorang alami. Pandai-pandailah kita nak menangani masalah tu macam mana. Macam mana cara korang nak buat. Macam akak malah nak ambil tahulah. Kalau ada, akak delete je lah. Kalau nampak kat dia tu, mungkin akak tak buka je macam tu je lah. Kenapa akak tak buat laporan polis supaya memberi iktibar kepada orang-orang tersebut? Kalau sampai satu peringkat yang lebih teruk, lebih berat, mungkinlah Kak buat masa sekarang ni setakat hantar gambar-gambar macam tu. Malaslah nak layan dulu. Saya pun bukan jenis orang yang senang-senang nak macam terus mendedahkan kat mana saya tinggal. Sebab itu semua dalam keselamatan bagi seorang selebriti macam bagi saya semua tu kena jaga. Mungkin akan terjadi benda tu. Jadi pandai-pandailah. Kalau dia bertindak satu peringkat lebih atas yang saya rasa membahayakan saya ke apa, yes, dan tentunya saya akan buat laporan polis ke apa ke semua. Dari side akak sendiri, akak akan maafkan ke orang-orang yang macam tu? Maaf ke tidak bagi saya, no point pun saya nak cakap maaf ke tak maaf ke. Dan untuk yang suka orang hantar gambar macam tu, nak buat apalah korang buat benda macam tu. Tak ada apa faedah pun bagi yang suka menghantar gambar macam tu. Stop lah. Adakah gambar-gambar tersebut datangnya daripada fans akak sendiri? Manalah tahu kan, fans akak DM akak tak reply, dia ignore dia kan. Dia just masuk sebab dia jenis orang yang cuma berani di digital ni. Sebab dia mungkin boleh jadi seseorang yang mungkin bukan peminat kita, yang mungkin juga peminat kita. Stop lah. Jangan sampai satu titik nanti ada yang ambil tindakan sampai menyusahkan diri pun susah juga. So macam tu lah. Gambar serta caption yang dimuat naik pelakon Shahnaz Ahmad di laman sosial miliknya baru-baru ini yang mengatakan abang tak main tahi, adik yang gila bayang, mengundang tanda tanya dalam kalangan peminat sehingga ada yang merasakan ianya ditujukan buat bekas kekasihnya Sheila Amzah. Selepas kenyataan Sheila berhubung usikan peminat yang mahu melihat Sheila dan Shahnaz kembali bersama. Susulan itu Melody dapatkan Sheila Amzah untuk kenyataan balas. Hai Sheila, kita daripada Melody nak interview sikit. Naik baru-baru ni kan pihak wartawan bertanyakan mengenai hubungan you dengan Shahnaz sebelum ni dan benda tu mendapat respon yang agak kasar daripada Shahnaz sendiri. Mungkin apa yang Sheila boleh katakan mengenai hal ni? Saya sebenarnya tak berani nak bagi komen pasal hal ni sebab saya dah kena, macam korang tahulah, saya kena teruk itu. Saya tak nak komen apa pasal dia sebab mungkin boleh jelaskanlah situasi tu. Sebenarnya pihak wartawan bertanyakan soalan kepada Sheila mengenai usikan daripada peminat yang nak nampak Sheila kembali semula dengan Shahnaz. Bagaimanapun benda tu seperti menjadi miscommunication bila pihak di sana menganggap Sheila gila bayang, adik gila bayang, seolah-olahnya statement tu dituju pada Sheila. Saya rasa dia yang tak faham kot. I clearly said that I do not want to continue whatever that netizen trying to say, macam untuk saya kembali pada dia. It doesn't mean benda yang dah lepas kita nak rekindle balik. Saya cakap secara positifnya, doakan each other punya kebahagiaan. Saya tak faham macam mana ia boleh disalahertikan. Saya sedang menjadi seorang yang sangat dewasa bila pihak wartawan menanyakan saya soalan tu, dan saya tak pernah ada masalah untuk menjawab apa-apa juga soalan sebab saya yakin yang saya boleh berterus terang. Sejujurnya selepas you melihat status yang dimuat oleh Shahnaz, ada terasa tak apa yang dikatakan untuk you tu? Pada saya, apa yang kita buat dekat social media ni semua, sebagai seorang yang lebih matang, saya rasa kita boleh buat lebih baik. Macam saya sendiri, saya cakap tentang diri saya sendiri. Apa-apa yang saya kena bash ke apa benda ke. Melody sebelum ni ada juga bertanya kepada Shahnaz dan Shahnaz ada memberikan statement hidup dia sekarang dah cemerlang dan dia kata dia tak nak ada kera-kera yang mengganggu. Respon daripada you macam mana? Saya sendiri pun Alhamdulillah, this is the macam yang saya pernah cakap sebelum ni. Ini adalah merupakan fasa yang terbaik
terbaik dalam hidup saya, di mana saya dapat memberikan peluang dan ruang untuk saya bernafas, peluang dan ruang untuk saya memperbaiki diri saya sendiri secara macam being single is not all bad. You know, sometimes kita ada relationship yang tak sampai jodohnya. Mungkin juga saya pun ada kekilafan saya sendiri. I think kita sebagai seorang manusia yang matang, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pun kita kena fikir balik tindak tanduk kita, perilaku kita, sama ada kita ni bertindak secara positif ataupun negatif. Sebab at the end of the day, saya dan Shahnaz, saya yakin kita dua pun dah jadi parents kan. We have to tunjukkan contoh akhlak dan budi pekerti yang baik untuk anak-anak kita tengok. Sekiranya Shahnaz menonton Melody, apa yang boleh Sheila katakan kepada dia? I mean, there's no bad blood or in anything. Saya harap ini dapat sedikit sebanyak dapat menjelaskan. Saya tak ada hatred in anyone. Saya tak ada rasa apa pun secara jujurnya. Cuma kenapa saya buat statement untuk menjelaskan ataupun to put a stop untuk orang mendoa-doakan macam tu. Doakan benda yang baik je okey. Kalau yang tak baik tu ataupun benda yang saya sejujurnya tak nak, saya tak nak lah macam tu. Selama mana pun saya dalam industri ni, saya juga masih belajar. Dan ada banyak lagi ruang dan peluang untuk saya perbaiki diri saya sendiri. Saya tak nak cakap pasal orang. Benda ni lebih kepada saya sedar diri saya lah. And saya nak fokus to move forward dan untuk dapat yang terbaik daripada orang yang jauh lebih baik dan berikan yang terbaik untuk anak saya. Itu saja. Baiklah, Melody cuba untuk mendapatkan kenyataan daripada Sharnaz Ahmad, namun ini respon yang kami terima. Apapun yang dah berlalu, kita biarkan berlalu. Kita teruskan kehidupan tanpa perlu mencetuskan sebarang provokasi terhadap mana-mana pihak. Setiap titik air mata mak saya jatuh, dia kena bayar. Kak Nora tak payahlah nak berbelit-belit cerita. Ikan perjalanan yang seterusnya kita orang berdua, Azri dengan Ara. Itu je janji saya. Sumpah lillah demi Allah, dia tak tipu anda semua. Memang wujud. Kita kembali lagi dalam Melody. Macam mana? Cukup panas tak story-story kita? Tak apa. Yang paling panas tu kita akan simpan kejap lagi. Tapi nak bagi tahu dekat anda semua, cerita pasal Fifi Azmi tu kita akan bawa ke minggu depan. Ya, sabar sikit sebab kita sebenarnya nak bagi semangat dekat anda macam nak tahu sangat pada mulut Fifi Azmi tu. Tapi sekarang ni, waktu yang dinanti-nantikan. Kita nak tahu ni cerita pasal Azri Iskandar. Yang minggu lepas pun kita tahu cerita pasal dia. 2 minggu lepas pun cerita pasal dia. Tapi minggu ni istimewa. Kita dapat temu bual eksklusif daripada mulut Abang Azri Iskandar. Jom kita layan sekarang Melody. Ramai yang rasa macam gimmick bang. Buat Facebook macam fake account. Assalamualaikum, baby. Ni ada Lina dari Melody. Live ni tau, dengan record. Boleh tak you cakap sekejap apa yang dia tanya? Sekejap je. Ra? Tak dengar. Tengah syuting? Oh, dia tengah syuting. Tak apa sayang. Abang ingat Ara masih break lunch. Dah petang. Sorry lah. Thank you baby. Later abang cerita. Okay, take care. Love you. Syuting memang dia tengah buat doko. Dia kena ada kat set. Ini bukan gimmick lah sebab orang cakap Facebook macam ada pakai fake account. Azra lah ni. Azmi Baharum tu pun yang rock bro drama tu pun cakap betul Azra tu Azra. Abang tunjuk gambar dekat status WhatsApp. Semua orang tanya kata masuk Azmi. Kalau abang sudi nak kongsi wajah, tak boleh lagi. Selagi saya tak jumpa ayah dia punya permintaan tolong. Dah lah ayah dia terkejut pasal tuduh rampas tu. Nanti bila abang dah balik dari Perlis, abang bagi gambar dia. Besar-besar. Banyak-banyak keping. Bayi orang muntah tengok. Berbincang dengan anak-anak mengenai perkahwinan dan mereka okey perkahwinan ni? Mulanya mereka terkejut dan nasihatkan relax lah dulu papa kan. Papa pun tengah sedih lagi. Mami pun dalam edah lagi kan. Dan saya explain lah everything yang sepatutnya dan mereka akhirnya setuju lah. Selagi saya boleh happy, Ara boleh happykan saya, dia tak ada halangan lah kan. Mana anak saya semua harapkan Azra betul-betul lah mencintai saya. Kalau ada anak baru ke nanti. Kak Eli tahu tak mengenai berita abang nak bernikah dengan Azra? Dia tak tahu apa. Dia tahu bila abang dah berkeluar write up. Bila dia kata dia dah boleh agak. Naluri isteri dia kata abang ada perempuan lain. Salah. 12 hari lepas cerai baru jumpa Ara. Tak cinta pun. Dia pun tak cinta abang. Memang dah nekat dah. Kami dah janji. Apa saja berlaku, kami tetap bersama. Kami dah nak pastikan perjalanan yang seterusnya kita orang berdua. Azri dengan Ara. Itu je janji saya. Sumpah lillah demi Allah. Dia tak tipu anda semua. Dr. Azra Dira binti Abdul Hamid tu memang wujud. Sabar. Tenang. Melody dapatkan wanita dikenali sebagai F untuk penjelasan.
Sebelum ni kecoh mengenai kenyataan Abang Azri yang mengatakan balik ke kampung tu bukannya untuk kenalkan akak sebagai bakal isteri, sebaliknya akak willing untuk membantu dia saja. Dia kata akak mengganggu rumah tangga dia ke apa macam mana? Sebab dengan Azra tu pun baru je dia kenal kan. So nak kata mengganggu macam mana sebab akak dah undur. Macam mana dia kata akak mengganggu? Lepas yang pasal hal balik kampung tu pun memang dia sendiri yang cakap. Bila dia keluarkan kenyataan satu-satu macam ni, sekejap kau cakap macam ni, dengan Cosmo kau cakap macam ni, dengan Harian Metro kau cakap macam ni, mana satu betul ni? Akak nak highlight yang dekat sini, tang mana dia cakap akak perasan. Sendiri korang tengok video yang pasal skrip WhatsApp semua kan. Tu perasan dengan perasan ni macam mana? Akak kata kenapa nak kena, dia kata kenapa nak kena bawa balik kampung? Kak kata kan, lepas tak apalah dia kata kena-kena dengan makcik. Sewaktu dia mengeluarkan kenyataan dia bakal berkahwin dengan seorang wanita kelahiran Perlis, itu Azra, terkejut tak dengan berita tersebut? Sebenarnya akak tak terkejut, tapi bila dapat orang hantar-hantar tu kan, akak rasa macam, oh ya ke? Tak apalah, akak pun tak kisahlah sebab akak pun cakap kan, dah tak ada apa-apa lah, hantar dia dah, dia nak kahwin ke apa kan? Akak jawab macam tu kan. Apa nasty lagi kan? Abang Azri ada menyatakan seolahnya tak layak untuk dia. Dia kata akak janda anak 3. Akak rasa benda-benda tu akak rasa akak tak cakap pun anak 3. Dia pun sendiri tertahu anak 2 kan. Dia pun adik pun sibuk juga nak kenal-kenal dengan family. Tapi akak memang tak nak bawa lah sebab benda tu baru lagi. Biasalah kan lelaki kan nak menafikan macam tu lah. Macam macam-macam lah. Lagi satu yang dia cakap dia nak saman tu. Dia lupa ke akak kerja kat mana? Akak kan kerja syarikat peguam. Tu je lah. Jika Azri menonton Melodi sekarang ni, apa yang mungkin akak boleh katakan pada dia? Benda ni sampai sini je. Akak pernah tak nak buat kenyataan balas mana-mana dah. Tapi yang kelakar sikit pasal Rotek tu lah. Masa nak ajak balik tak cakap pun Rotek mati. Dia cakap cuma nak kenal je kan. Untuk Azra, akak ada apa-apa ucapan? Akak dengan Azra memang tak ada kaitan apa-apa. Akak nak wish dia selamat bahagia atau selamat pengantin baru ke? Tunggulah masa dia nanti. You tolong cakap lah, tolonglah jangan ganggu. Jangan perasan lah, jangan ganggu rumah tangga abang tengah bahagia ni dengan Ara. Carilah jantan lain bersepah. Ramai lelaki kan nak juga dekat aku ni. Aku tak nak kat engkau. Sebelum aku ke engkau sebab engkau dah tulis ni mengaibkan aku tau. Aduh. Pening ah. Korang rasa pening juga tak? Aku pun pening juga. Akak pula salat lambat bagi jawapan. Orang dah nak berkahwin. Tak tahulah. Very confused. Tak apa. Saya tahu anda pun akan rasa benda yang sama juga macam saya. Tak apa, kita teruskan pening sebab saya nak bagi tahu itu sahaja story panas kita pada minggu ini. Tapi nak ingatkan lagi sekali, janganlah marah-marah. Cerita pasal Fifi Azmi tu kita akan bawa ke minggu depan. Lagi 6 hari je nak tunggu. Takkan tak boleh tunggu kan? Okey guys. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan story-story yang lagi hangat. Kalau tak hangat, bukanlah Melodi. Tapi sebelum tu, kalaulah ada apa-apa sebarang komen, bolehlah terus hantar DM kepada kami ataupun hashtag Melodi TV3 dan juga di Twitter. Kalau ada apa-apa nak bercakap ke, rasa macam tak puas hati dengan saya ke, kan? Bolehlah terus follow Twitter Melodi TV3 Official. Aduh, rasa macam sekejap je kita nak habiskan. Alih-alih kita dah cukup dah story. Tapi story yang terakhir tadi tu memang cukup memeningkan kepala. Tak apa, insya-Allah minggu depan pasti ada jawapannya lagi. Okey guys, sampai di sini saja bersama dengan saya Nabila Huda. Kita akan jumpa pada minggu depan. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Bye semua.